إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على النبي العربي الهاشمي وعلى آله وصحبه والتابعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم ما بعد. Muslimin dan muslimat, hadirin hadirat, al-abidin wal abidat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Pertama-tama dan selama-lamanya sama-samalah kita memanjatkan dan merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat tabaraka wa ta'ala jalla jalaluh, di mana dengan izin perkenan, taufik hidayah, redha wal inayah tabaraka wa ta'ala, pada pagi ini kita dapat lagi sekali lagi bersiaran langsung dalam program kuliah bulanan setelah hampir setahun lebih dah, cikgu, setahun 7 bulan juga kita bercutilah untuk kuliah saya di Langkawi ni, disebabkan urusan-urusan dan juga pandemik yang lalu lah. InsyaAllah pada pagi ini kita dengan izin tabaraka wa ta'ala kita dapat meneruskan lagi kuliah kita dalam membicarakan berkaitan dengan ilmu akidah yang berdasarkan kepada mengikut aliran Ahlussunnah wal Jamaah, Asy'ariyah dan Maturidiyah, menerusi kitab yang kecil Risalah Kifayatul Mubtadi fi Ma'rifatillahil Qadir. Jadi insyaAllah pagi ini di muka surat 8 qala al-musannif rahimallahu ta'ala, cara-cara beramal dengan rukun iman. Saya kira tentu kot cikgu tu, tentu kot tu. Nak ingat tak ingat ke tempat nak baca tu, lebih kurang situlah. Cara-cara beramal dengan rukun iman. Bila mana kita fahami rukun iman itu ada 6 perkara. Pertama sekali kita ulang balik, apa dia rukun? Rukun ini ialah malabudda, perkara yang tak dapat tidak. Yang ini perkara yang penting di dalam Islam. Perkara-perkara yang penting di dalam Islam maka dikatakan rukun. Macam rukun negara lah. Oleh kerana rukun negara tu yang ada dalam, yang termasuk dalam rukun negara tu ialah perkara-perkara yang penting, maka diletakkan sebagai rukun negara. Kalau kita nak jaga perpaduan di kalangan kita, nak menjaga kesopanan di kalangan kita, nak menjaga keharmonian di kalangan rakyat pelbagai kaum, jagalah rukun negara tu, kan? Barulah hidup kita akan harmoni, perpaduan kita sentiasa terjalin dan sebagainya. Dipanggil rukun negara. Pasal penting ni, penting sangat. Keluhuran perlembagaan, kesetiaan raja negara, kesetiaan kepada raja dan negara, kena setia dengan raja, kan?
Jangan ada lah kita panggil unsur-unsur untuk gulingkan raja dan sebagainya, contohlah tu, no? Jaga 5 rukun negara tu, insya-Allah harmoni, selamat, nah, dan sebagainya. Begitu juga dalam kita beragama, dalam Islam dia ada perkara yang penting, ya, maka diletakkan sebagai rukun. Kalau Islam dia bagi rukun Islam. Perkara yang penting dalam iman maka dinamakan rukun iman. Jadi fahamnya rukun ni benda yang penting, benda yang sangat penting. Hilang rukun ni, hilanglah keharmonian, hilanglah perpaduan, hilanglah keselamatan, hilanglah kedamaian. Itu maksudnya, no? Nah, bila kita dah faham rukun iman ada 6 perkara, batu kepercayaan, percaya kepada Tuhan, percaya kepada Allah, beriman dengan rukun Islam, rukun Islam. Ya. Menjaga rukun Islam ada berapa? 5 perkara. Orang nak menikah kahwin ni, kan kali pertama menikah, Tok Imam ketak tengok Tok Imam pun kan, tengok Tok Imam ini cengih tak cengih, dia kata ni Imam Aziz Aisyah ni. Ada kata tak cengih, ada kata cengih. Dia pengantin tu dudak tak kira. Kan? Kali pertama menikah ni. Tok Imam tekan tanya, mengucap, tak kira lah. Mai tahu rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? Tok Imam tanya. 5 dah dah. Sambil ketak lah tu. Cuba cerita sikit, kira sikit, bilang. Dikira. Pertama sekali mengucap 2 kalimah syahadah, Tok Imam kata betul. Yang kedua sembahyang 5 waktu, betul. Mu pandai sungguh lah ni, kan. Ketiga berpuasa bulan Ramadan, betul. Yang keempat mengeluarkan zakat, betul. Yang kelima dia lupa, kan. Tengok Tok Imam duduk jegil lagi dia lupa, Lain kali ingat juga, ya, apa dia yang kelima? Kembali ke rahmatullah. Imam kata nak mampui, anak menikah kan nak mampui ni, nak menikah tu bukan betul ke kembali ke rahmatullah, kan? Tullah tu nak betul, nak sebut menunaikan haji ke Baitullah. Main yang ketak ni habis hilang tu. Jawapan tu apa sebulan dah, kan? Kembali menunaikan haji ke Baitullah. Main yang ketak ni kan, kembali ke rahmatullah. Imam tanya, nak menikah kan? Nak mampui? Nak nikah tu? Baiklah, habislah bergelak. Bila tu Imam tanya pula, cuba istighfar tahu tak? Alhamdulillah, dia kata setakat ni tahu, sebulan praktis dah. Cuba istighfar tengok. Dia tanya tu Imam balik, istighfar panjang ke pendek? Itu Imam kata, sakan budak ni. Tak apalah, terima kata. Dia kata, istighfar panjang, istighfar. Pendek, istighfar. Kunut muzamah. Kunut panjang ke pendek tanya tu Imam? Panjang ke mana? Kunut. Imam kata balik awal lagu ni. Nah. Baik. Bila kita faham rukun Islam tu ada 5, dan rukun Islam rukun iman ni. Di sini rukun iman kita nak belajar ni. Cara-cara beramal dengan rukun iman 6 perkara. 6 perkara lah tu. Beriman dengan Allah. Betul lah tu. Kemudian macam mana cara-cara kita nak beriman dengan kita nak beramal dengan rukun-rukun iman tu yang kita kata 6 bilang tu pandai, tapi nak amal macam mana? Kata percayakan Allah, percaya macam mana? Pejam mata. Percaya. Beriman dengan malaikat, macam mana cara nak beriman dia? Cara nak beramal iman dengan malaikat tu macam mana? Bagus juga kita ni. Tengok. 1. Rukun iman yang pertama, beriman dengan Allah. Beriman dengan Allah ini ada 2 cara nak beramal dia, nak praktis.
Rukun iman yang pertama, percayakan Allah. Apa makna percaya? Yakin. Apa makna yakin? 100%, 100% yakin dengan Allah, yakin dengan kewujudan Allah. Kalau orang tanya kan, apa makna beriman dengan Allah, percayakan Allah, ulama tolong jelaskan kepada kita dengan makna, dengan maksud meyakini wujudnya Tuhan, yakni Allah yang bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan dan maha suci Tuhan yang wujud itu daripada sifat-sifat kekurangan, kelekehan, kecacatan, kecederaan. Tuhan lagu tu ada wujud, aku percaya. Itu maksud dia. Tuhan balah-balah tu, kalau kata orang Kedah, kalau kata orang Baling, Tuhan balah tu. Tuhan balah-balah tu ada, aku percaya. Tuhan lagu mana? Wujudnya Tuhan yang bersifat dengan sifat-sifat kamalat, yakni sifat-sifat kesempurnaan. Wujudnya Tuhan yang bersifat kesempurnaan apa dia? Yang kita panggil maha. Nah, maha berkuasa, maha melihat, maha mendengar, maha apa? Semua lah. Maha membalas, maha kaya, maha memberi. Itulah sifat-sifat kesempurnaan. Habislah. Kita kalau terjemah maha ni habis sempurna, out, habis rank, habis out, habis rank. Orang Kawi sebut habis rank tak? Ada tak? Kawan tu bila buat kenduri, masak apa nama, gulai kawah patah pisang, dia hantarai rasa tu, ni tengah duduk berdidih ni, cukup garam tak? Garam, gula, jinomoto cukup tak? Dia rasa habis geng. Sedap sungguh Imam. Siapa buat ni gulai ni, sedap sangat ni. Terbiak siam pula. Sedap dia tu, habis geng. Tak nak kata dah. Habis out. Sedap sungguh. Cukup dengan Pak Haji dia semua cukup. Boleh patah pisang. Jadi kalau kita terjemah maha ni habis rank, habis out lah. Maha sempurna, maha tu, maha ni, maha melihat. Tu kata makna beriman dengan Allah. Saya ulang sekali lagi, muslimat, nanti orang tanya, nanti Mukar Nakir tanya, kenal tak Tuhan? Kenal. Beriman tak dengan Allah? Ya, saya beriman dengan Allah. Apa makna beriman dengan Allah? Tak tahu. Beriman je lah, pejam-pejam mata, beriman aku dah. Beriman dengan makna kita percaya wujudnya Allah Tuhan yang bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan. Tuhan lagu tu ada, aku percaya dia memang ada. Dan maha suci Tuhan tu yang aku percaya tadi tu daripada sifat-sifat kelemahan, kekurangan, kelekehan, kecederaan. Tak ada. Buta, tuli, pekak, bisu, bodoh, apa tu, jahil, berdengung, apa tak ada. Lemah, tak ada. Semua sifat dia maha. Tu asas kita. Sebab tu dalam kitab ni dia kata, cara nak beriman dengan Allah ada dua kaedah, dua cara nak praktis dia. Pertama, ni pertama. Yang pertama sekali, cara yang pertama, percaya dengan Allah secara ijmal. Kita beriman tapi secara pukul borong ataupun dipanggil secara rawak, secara umum. Percaya kepada Allah secara umum. Yang kedua, percaya kepada Allah secara tafsil, terperinci. Terperinci tu kata kena belajar satu-satu sifat tu. Yang panggil sifat 20. Belajar yang pertamanya wujud, yang keduanya qidam, yang ketiganya baqa. Itu makna percaya secara detail, terperinci. Akan datang kita belajar sekali lagi, insya-Allah.
Jadi yang pertama, beriman secara rawak, secara umum saja, bukan secara terperinci satu. Okey, apa makna beriman dengan Allah secara umum, secara rawak? Tengok dia kata, iaitu wajib kita percaya dan i'tiqad bahawasanya sabit dan tetap bagi Allah Ta'ala bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan. Pakai borong gitu. Aku yakin dan aku percaya ada bagi Allah, ada bagi Allah bersifat dengan segala sifat-sifat kesempurnaan adalah sifat Allah. Tapi tak kira lah satu-satu, kira pukul borong. Itu wajib beriman cara borong tu, cara rawak tu. Ada bagi Allah semua sifat-sifat kesempurnaan adalah sifat Allah, dan semua sifat-sifat yang kelemahan itu bukan sifat Allah, yang tidak terhingga banyaklah sifat-sifat kesempurnaan Allah ni. Itu wajib kita percaya secara umum. Secara khusus tadi nanti lagi kena belajar satu-satu sifat. Belajar apa dia wujud, kena hurai pula wujud tu lagu mana, apa beza wujud Allah dengan wujud kita. Khidam pula, batu bakok, satu-satu tu beriman secara terperinci, kena tahu, wajib. Yakni maksud dia tiap-tiap sifat kesempurnaan sabit dan tetap bagi Allah. Tiap-tiap sifat yang kesempurnaan maha-maha tu mesti ada pada Allah. Itulah sifat Allah, tetap pada Allah, dan tidak sama sekali, yakni mustahil atas Allah segala sifat-sifat kekurangan, kelekehan, kelemahan. Faham? Itu beriman secara rawak, percaya secara ijmal, secara umum, secara umum. Wajib tu. Yang tak terhingga juga banyaknya sifat-sifat kekurangan bagi Allah. Sifat-sifat kekurangan yang tak ada pada Allah banyak. Buta, tuli, pekak, bisu, lemah, tidur, malas, itu semua tu kan? Faham? Yakni tiap-tiap sifat kekurangan kata mustahil tadi tidak ada sama sekali pada Allah. Tak ada kekurangan tu. Okey, yang kedua, cara nak praktis beriman dengan Allah, cara yang kedua, percayakan Allah secara tafsil, terperinci. Saya kata tadi, hurai satu wujud, hidam, bakok. Iaitu wajib kita percaya dan i'tiqad tetap dan sabit wajib bagi Allah bersifat dengan tiap-tiap satu daripada 13 sifat yang wajib baginya. Sifat 13 tu selalu kita sebut sifat 20. Lepas tu dalam akidah, ilmu akidah Ahlussunnah wal Jamaah ada dua aliran. Pertama Asy'ariyah, yang kedua Maturidiyah. Dua-dua tu dalam kumpulan Ahlussunnah ataupun dalam lingkungan di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Faham? Mengaji sifat 13 ke mengaji sifat 20 pun sama dalam lingkungan Ahlussunnah wal Jamaah. Sebab tu dalam mazhab akidah kita ada dua mazhab. Ada dua mazhab. Pertama, mazhab Asy'ariyah berpendapat wajib atas mukallaf dalam nak mengenal Allah sekurang-kurangnya dia kena belajar, kena bahas 13 sifat, kena faham 13 sifat bagi Allah, wujud sampai kalam, minimum. Sementara mazhab yang kedua, Abu Mansur Maturidi menambah lagi 7, kaunuhu, jadi 20. Jadi daripada dua pendapat ni, antara dua pendapat ni, pendapat mana yang lebih kuat? 13 sifat ke 20 sifat wajib kita belajar? Maka yang muktamad ialah, pendapat yang muktamad ialah 13 sifat. Wajib atau mukallaf nak kenal Tuhan, dia minimum dia kena tahu, faham, mengaji dan mengkaji 13 sifat bagi Allah. Itu pendapat yang muktamad. Sementara pendapat 20 sifat tu,
wajib mengaji sifat 20 Allah tu tak muktamad. Pendapat tu dhaif dah kita panggil, tapi walaupun dia dhaif, itulah yang masyhur. Kalau nak kira kuat, pendapat yang kuat 13. Bagi ni kuliah subuh ni Masjid Aisyah dia tak kuliah apa? Baca bab apa, ngaji bab apa? Bab akidah. Ngaji sifat 13. Oi, sifat 13. Aku tak bisa dengar. Aku dah 60 tahun dah. Mana ada mengaji usul dia sifat 13 dah. Sifat 20 kot. Hang lena kot. Tak, aku tak lena. Tak lena, nak lena derah. Contoh. Kan? Nah, tu dia mengaji tak khatam tu. Dia mengaji tak khatam. Sama ada sifat 13, itulah yang muktamad. Patut pendapat yang muktamad ni lagi kuat lah. Kan dibahaskan di sana sini, mana orang duk sembang mengaji apa sifat 13. Malam ni kuliah apa? Kuliah usul dia sifat 13. Tapi tak sebut sifat 13. Kok mana rata dunia, pi mana negara apa? Sifat 20, sifat 20. Itu juga yang masyhur walaupun dia tak muktamad. Faham? Bi mana apa? 20 sifat. Sifat 20, sifat 20, sifat 20. Nah. Ni tapi dalam ni dia ambil pendapat muktamad 13. Jadi dikata cara beriman dengan Allah yang kedua ni, kita mengenal Allah, percayakan Allah, tapi secara tafsir, secara terperinci, khusus satu-satu belajar. 13 sifat yang wajib baginya. Kemudian 13 sifat yang wajib, lawan pun 13 lah. Dan tidak sama sekali, yang ini mustahil atas Allah Ta'ala bersifat dengan tiap-tiap satu daripada 13 sifat yang mustahil atasnya. 13 sifat wajib, lawan dia 13. Betul lah tak? Iaitu segala lawan bagi 13 sifat yang wajib itu. Inilah yang mengikut qaul yang rajih. 13. Inilah mana 13. Imam kan kita mengaji pondok kan. Inilah tu dirujuk ke mana? Ini tu. Inilah yang ni pendapat 13 sifat tu. Cukup mengaji 13 sifat bukan 20. Qaul ini pendapat yang rajih, yang kuat. Sementara pendapat kata 20 sifat, itu pendapat yang marjuh, lemah. Rajih yang kuat, marjuh yang lemah. Dhaif lah. Tapi yang dhaif itulah yang masyhur. Boleh lah. Okey. Dan wajib kita percaya dan i'tiqad bahawasanya harus pada Allah itu berbuat mungkin ataupun meninggalkannya. Satu lagi, kalau kita mengaji sifat 20 yang wajib, kita mengaji bahas dah. Kita kena mengaji pula 20 yang mustahil, lawan dia. Kemudian ada satu lagi, satu sifat harus. Cukuplah 41 akidah. Kan? Perbahasan berkaitan dengan ketuhanan ada 41 sifat. 20 wajib, 20 mustahil, satu harus, jadi 41. Semua akidah ni yang wajib belajar 50. Mana lagi 9? Berkaitan dengan kerasulan. 4 wajib bagi Nabi, 4 mustahil bagi Nabi, 1 harus bagi Nabi. Jadi cukuplah 50 akidah. 50 aqidatan, 50 akidah yang dinamakan simpulan-simpulan iman. Simpulan iman dipanggil aqaidul iman, ada 50. Itulah tu. 40 berkaitan dengan 41 berkaitan dengan ketuhanan, perbahasannya, dan 9 lagi berkaitan dengan kerasulan. Cukup 50 akidah. Faham tak muslimat? Saat ni orang tanya kita ni aqaidul iman, simpulan-simpulan iman ada berapa? Tak tahu. Rukun iman tahu 6 perkara. Nak mengaji tuan-tuan. Nah, kita ni masuk je kubur muka nakir, tak tanya soalan lain. Apakah tasawuf tak tanya berkaitan dengan iman. Akidah, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Orang yang tak kenal Tuhan tak ada jawab. Dia bukan bangsa mengapai. Dia bukan bangsa mengapai. Soalan muka nakir bocor lah tu. Bocor lah tu, soalan bocor.
Melawaklah soalan bocor. Nah, kita soalan bocor. Masa tu bukan kita secara zahir kita jawab. Kita jawab atas dunia, tak. Diri kita tu, amalan kita tu, masa atas dunia dia kenal Tuhan ke tak? Kita ni terdiri di kalangan orang yang kenal Allah, mengenali Tuhan atau tidak? Boleh jawab. Tak boleh jawab. Tak kenal Tuhan, tak boleh jawab. Kenal Tuhan, boleh jawab. Bukan masa mengapai. Kalau masa mengapai ke, puak kafir pun mengapai selamat juga. Jawab. Ni apa ni soalan bukan akhirat. Kalau you mati lu dia pun mengapai selamat dah dia. Tak boleh. Man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Tuhan ni lah kira ni. Nak jawab. Tak kena Tuhan dia jawab macam mana? Nak jawab Allahu Rabbi, Allah itulah Tuhanku. Nak kena apa? Han nak jawab apa? Han tak kena. Tengok dah. Dan wajib ni. Kemudian 41 berkaitan dengan ketuhanan apa dia? Satu, sifat harus bagi Allah, cukup 41. Cukup 41 sifat. Apa dia sifat satu tu? Dia panggil sifat harus bagi Allah. Harus bagi Allah berbuat mungkin. Yang ni dia nak buat makhluk, mungkin tu makhluk. Nak buat menjadikan makhluk pun boleh, ataupun meninggalkan buat makhluk pun boleh. Mungkin tu makhluk. Mungkin tu makhluk. Tuhan nak jadikan makhluk pun boleh, tak nak jadi pun boleh. Itu harus bagi bebas. Dipanggil apa? Sifat bebas bagi Allah. Makhluk ni bukan takat kita aja, manusia, jin, malaikat. Makhluk ni langit bumi semua. Masjid ni makhluk. Siang malam ni makhluk. Hujan panas makhluk. Faham? Tuhan nak menjadikan makhluk pun boleh, tak nak jadi pun boleh. Itu bebas bagi Allah. Sifat kebebasan bagi Allah. Atas fakta ni kalau kita faham statement ni ataupun fakta ni, bila kita faham, maka orang Allah Ta'ala tidak wajib memasukkan orang yang soleh, orang yang baik ke dalam syurga, dan tak wajib Allah memasukkan orang ahli maksiat, penderhaka di dalam neraka. Boleh saja Allah Ta'ala nak masukkan orang yang beriman, orang yang soleh ke dalam neraka, harus bagi Allah. Dan nak masukkan orang kafir ke dalam syurga, harus bagi Allah. Berdasarkan akal. Berdasarkan hukum akal. Berdasar akal kita, Tuhan ni bebas. Tak ada siapa duk tekan dia, tak ada siapa duk menguasai dia. Bebas. Dia paling berkuasa, ikut suka dia dah. Berdasar pada akal, betul tak? Berdasar hukum akal kita fikirlah, bila akan dia jadi Tuhan? Kalau kita kata Allah Ta'ala, orang yang beriman, beramal soleh, orang yang baik-baik, wajib Allah masukkan ke dalam syurga. Wajib tu apa kata? Mesti. Bila mesti, Tuhan tak ada pilihan. Mesti tu ada satu lagi kuasa menguasai Allah. Mu Tuhan, mu mesti. Lagu tu ada lagi kuasa? Tak ada kan? Fikir akal. Ada lagi kuasa kan yang atas daripada Allah? Tak ada kan? Sebab tu kita berdasarkan akal, hukum akal, nas akal ataupun hukum akal, tak ada orang yang lebih daripada Allah dah. Sebab tu tak wajib. Sebab tu dipanggil harus. Banyak kita dengar orang tak mengaji, dia sembang-sembang kata, orang yang soleh beriman wajib Tuhan masukkan dalam syurga. Orang yang derhaka Tuhan wajib masukkan ke dalam neraka. Wajib. Tegur kata, macam kita sembahyang subuh pagi ni, apa hukum? Wajib. Siapa tekan kita? Ada orang tekan tak? Kita wajib sembahyang subuh, ada tak orang tekan kita wajib sembahyang tu? Siapa ada? Allah. Tak apa. Tuhan wajib masukkan orang yang derhaka dalam neraka, wajib masukkan orang beriman dalam syurga. Kalau wajib, mana ada kuasa lagi? Tak ada kan? Fikir pada akal. Mana ada yang lebih berkuasa daripada Allah? Tak wajib. Kalau fikir dengan akal, berdasar akal.
sebab dia yang paling berkuasa. Tapi berdasarkan nas syarak, ayat Quran dan hadis, Tuhan sebut dah dalam Quran pun, dia janji innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Orang yang beriman dan beramal soleh, mereka lah penghuni-penghuni syurga, kekal di dalamnya. Tidak? Itu nas syarak. Berdasarkan nas syarak, takkan Tuhan nak masukkan orang yang soleh dalam neraka pasal dia janji. Tuhan sekali-kali tidak menyalahi janji. Berdasar pada nas syarak, Tuhan tak buatlah lagu tu orang yang baik masuk dalam syurga, masukkan dalam neraka, dia tak buat lagu tu. So, jadi fikir dengan kalau berdasar nas syarak tu nampak super-super nak wajib, tapi tak wajib. Berdasar akal tak wajib. Kata tuan kata Tuhan tu wajib, mana akidah Tuhan tuan-tuan sudah nampak terpesong. Faham tak? Akidah kita terpesong. Sebab Tuhan tu wajib. Wajib masukkan orang yang baik dalam syurga. Wajib apa mana? Mesti tak ada pilihan. Siapa tekan dia? Ada lagi kuasa. Tu fikir benda dengan akal. Sebab tu dia kata harus bagi Allah nak menjadikan makhluk boleh, tak nak bagi jadi pun boleh. Nak masukkan orang tu dalam syurga boleh, nak masuk orang beriman dalam neraka pun ikut suka dia. Itu harus bagi dia. Ada satu sifat kebebasan dia bagi. Pertama, wajib kita percaya dan i'tiqad bahawasanya bersifat dengan wujud. Ni tadi kata tadi, bila dia kata cara-cara beriman yang kedua, iaitu kita kena meyakini dan percaya bahawa Allah mempunyai sifat-sifat kesempurnaan, iaitu apa nama? Bersifat dengan tiap-tiap satu daripada 13 sifat. Ini dipanggil beriman dengan Allah secara khusus, secara terperinci, secara detail. Kita kena kupas, kena bahas, kena kaji, kena teliti sebanyak sekurang-kurangnya 13 sifat. Ada nak pergi satu-satulah. Yang pertama sifat wujud, apa dia wujud, mana dalil dia. Yang kedua qidam, kemudian baqa' dan sebagainya. Habis tu. Jadi tuan-tuan, untuk pagi ni sekadar tu dululah perbincangan kita, sebab ni dah masuk perbincangan tentang sifat-sifat Allah. Jadi akan datang insya-Allah kita akan bahas satu-satu wujud dan berserta dengan dalil. Wujud sifat yang wajib, lawan artinya ada, lawannya tiada, berserta dengan dalil. Kemudian qidam artinya sedia, lawannya baharu, berserta dengan dalil satu sampailah habis 13 sifat. Kita punya kajian dan penelitian kita insya-Allah. Ingat tu dah, insya-Allah kita akan sambung di kesempatan yang lain. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Jadi insya-Allah tuan-tuan, di tangan tuan-tuan tu ada dua flyer. Satu flyer berkaitan dengan projek masjid kita yang kita tangguhkan pembinaan selama 2 tahun yang lalu lebih kurang sebabkan pandemik. Sekarang kita dah jalan balik projek tu untuk lantai kedua. Ada 2 tingkat masjid tu. Jadi kita dah tengah duk jalan sekarang ni ialah kerja-kerja menyiapkan lantai tingkat kedua. Nilai dia hampir 300,000 lah masjid tu, dia punya lantai. Kita dah cari lebih kurang 2 juta lagi lah untuk siapkan keseluruhan. Jadi tuan-tuan boleh sama-sama berganding bahu lah, sama-sama kita berkongsi rezeki, infak, wakaf. Sabda Nabi, barang siapa yang membina rumah Allah walau sekecil sarang burung, Allah akan bina rumah dia di akhirat nanti. Mahligai. Kalau kita nak rumah kita ni, kita dirikan masjid untuk pelajar-pelajar tahfiz dan juga pondok moden dan tahfiz moden, dan juga sebagian masyarakat gunakan masjid untuk program kuliah dan sebagainya di Yayasan Al-Ufas Kampung Cakok Berah. Jadi ada nombor akaun situ. Di samping kita ada bawa juga tabung di belakang, muslimat berada di belakang. Di sini pun ada tabung, tuan-tuan boleh sumbang untuk pagi ni. Dan selain itu tuan-tuan boleh transfer lah, ada nombor akaun bila-bila pun tak apa. Boleh
wakaf. Bila ada rezeki tu tahu dia wakaf terus ke akaun CIMB Bank Yayasan Al-Wufas. Dah 860-389-2114 nombor telefon pun dah. Dan yang kedua, flyers produk-produk kita yang kita ada jual di luar ini ada baki lagi. Jadi untuk hari ini sebenarnya kita bawa produk-produk kita di Langkawi ini, kita bawa untuk banyakkan promosi lah. Kita nak tunjuk produk-produk kita. Ada sambal garing, sambal basah, ada minyak wangi, 3 jenis minyak wangi untuk lelaki dan perempuan. Dan untuk gangguan makhluk halus, Suri Sulaiman ada di luar. Air 30 juzuk Moyah Suri Sulaiman juga untuk sihir dan sebagainya. Dan minuman minda, teh tarik minda ini, kopi minda pun ada. Cuma kita tak bawa, banyak produk kita dah habis jual. Cuma hari ini destinasi ataupun slot saya terakhir di sini, jadi barang pun dah tinggal. Memang bawa pun tak banyak cikgu, Tok Imam kan. Nak tunjuk-tunjuk produk. Jadi yang penting flyers kat tuan-tuan tu tengok nampak bagus, tuan-tuan boleh order online. Kita buat bisnes ni online sebenarnya, boleh order online, WhatsApp nombor tu, lepas tu transfer duit, dia post. Juga membantu untuk aktiviti dakwah di Yayasan Al-Wufas. Untuk pagi ni boleh tengok di luar tu apa-apa baki produk ada, boleh tengok. Kalau boleh beli terus, tak pun boleh order nanti kemudian. Terima kasih. Jazakumullah khairul jazak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على النبي العربي الهاشمي وعلى آله وصحبه والتابعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا محروما ولا مطرودا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأعطنا ولا تحرمنا وأكرمنا ولا تهنا وأثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا واعف عنا واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات وصلى الله وسلم على النبي العربي الهاشمي وعلى آله وصحبه والتابعين سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا نستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته